أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf muka 14 di faslun dah. Kata musannaf rahimahullah, faslun, hadza faslun, ini satu fasal pada menyatakan waktu sembahyang lah. Ini satu fasal pada menyatakan waktu sembahyang fardu. Kata musannaf, bermula sembahyang fardu yang 5 waktu tu. Bermula sembahyang fardu, sembahyang fardu yang 5 waktu tu. Sifat kepada sembahyang fardu. Orang panggil apa dia? Sifah kasyifah je lah. Kerana semaya yang fardu tu tidak ada malaikat yang 5 ning je. Tak ada yang kena. Tu. Hak tu. Malaikat atas mazhab Imam Hanafi tu ya kira wajib satu lagi. Iaitulah semaya witir. Witir bagi mereka tu wajib. Wajib. Jadi, tapi mereka beza antara lapar wajib dengan fardu tak serupa demo tu. Kita mazhab Syafi'i ni lapar fardu dengan wajib tu makna tulah je. Wajibun dengan fardun tu makna tulah. Tu. Maka sembahyang fardu ada 5. Sembahyang wajib ada 5. Ada mazhab Hanafi sembahyang fardu ada 5. Hak wajib tambah selagi. Iaitu lah witir. Ya beza sikit. Ya bina atas suruh tu wajib bagi mereka. Hak Nabi kata ij'alu akhir salatikum minal laili witran. Hendak kamu jadikan akhir malam semaya kamu tu buat witir. Hak Nabi suruh tu. Mereka bina atas wajib suruh tu wajib. Habis situ kita ni sunat muakkad. Witir tu. Tu pun jarang-jarang orang nak boleh buat malaikat Ramadan. Ramadan tu pun tu. Habis itu. Habis itu dah. Kalau gitu kata dia, bermula sembahyang fardu yang 5 waktu tu apa? Iaitu sembahyang fardu yang 5 tu. Dia nak bilang Zuhur. Yang mulai dengan zuhur dulu. Kerana zuhur ni lah sembahyang yang pertama yang dikerja oleh Nabi. Ia lepas daripada kelip malam Mi'raj tu, ia tak sembahyang lagi subuh, tak tahu kaifiat lagi. Tak tahu, terima fardu saja je, tapi tak tahu cara orang bagi. Tak tahu kata lagu mana nak buat pasal mana. Maka subuh tu kada itu lagilah. Sampai waktu zuhur tu malaikat Jibril datang. Datang hajar cara dah. Maka zuhur, sembilan zuhur waktu, dan asar, yang kedua waktu asar. Dan maghrib, yang tiga, dan isya yang keempat, dan subuh yang kelima. 5 waktu tu. Tu. Hak tu kena jaga sampai ke mati. Hak ni hak Nabi besar sangat ni. Semaya 5 waktu. Habis.
Kata musannif rahimahullah, bermula waktu zuhur itu, nak kira waktu dah lah, nak kenal waktu ni. Bermula waktu zuhur, tu kata dia, bermula waktu zuhur itu, dia kata, bermula waktu zuhur itu, iaitu waktu zuhur tu daripada gelincir matahari. Jadi mula daripada tu kita kira orang panggil daripada tu tidaklah. Tu daripada, yakni mulai daripada gelincir oleh matahari. Tu dia. Habis itu kau kira dulu. Bermula waktu zuhur tu iaitu mulai daripada gelincir oleh matahari. Gelincir maknanya sengit oleh matahari. Gelincir takluk daripada pertengahan langit, daripada pertengahan bagi langit. Dia sengit daripada pertengahan langit. Apa makna? Pertengahan tu, gelincir tu yakni gelincir oleh matahari daripada pertengahan langit, yakni masalah pertengahan yakni daripada pertengahan langit hadap kepada pihak maghrib. Yakni hadap kepada pihak jatuh atau pihak maghrib. Hadap kepada pihak maghrib. Habis itu tu dia dah, kira tu dah. Ya pertengahan langit kira tengah misalnya dah. Pas sengit tu orang panggil, sengit tu kira lek mana? Kira kata mula sengit gilik ke jatuh. Sebab kalau kita kata, kalau kita kira, kalau belum zuhur, kalau belum matahari nak mari duk tengah tu, dia sengit juga, kira-kira sengit gila. Dia sengit lek nun lagi. Tapi seolah kata kita iktibar sengit kelik naik dah. Waktu tu bukan lagi tu. Waktu tu bukan zuhur lagi. Mula dari gelincir. Tapi yang kecek gelincir tu sengit tu maknanya ya hadap mai ikut nus mata dah lah. Kita reti daripada situ dah. Gelincir oleh matahari daripada pertengahan langit. Kata gelincir tu kira ke mana? Dengan pada ni takluk kepada gelincir. Jadi kata dia, gelincirlah oleh matahari daripada pertengahan langit. Gelincir tu pada pelihatan mata. Oh, gitu. Ya nak kira kita nampak pada takluk pada gelincir. Gelincir pada pelihatan mata. Yakni buat itu. Yakni pada yang zahid. Pada yang zahid bagi pandangan mata kita. Itu. Bukan pada wakil. Gitu. Bukan pada wakil. Itu. Habis itu dia tak kira hak sunguti siapa dia nak tahu. Lagi pula syarat tak tekan kita siapa tahu tu, siapa kena hak sunguti weh. Faham tak tu dah? Saya ingat sungguh. Ada tengok dengan mata kepala kita. Tengok dengan mata kita ni zahir sengit dah. Tak apa dah tu. Kerana hak sunguti wakil di si ilmu Tuhan ni, tak tahu kadang-kadang tak lagi dah. Maka kira tu pada mata kita. Ya kira lagu tu ya. Ini iktibar syarak. Gelincir oleh matahari daripada pertengahan langit, gelincir pada pelihatan mata. Mula situ. Kalau kita letak ni. Ni kita tak satu tiap ataupun kayu, kita pojok kayu ke bila matahari naik. Tu. Dia naik mari lek ni. Misalnya naik lek ni. Dia naik lek ni tu. Bayangnya bagi kayu tu ya nak sayang lek ni lagi. Dah. Dia sayang ikut ni. Tapi bila matahari mari duk tengah langit tu.
bayangnya dia akan betul dengan hak ni, jadi panak. Dah. Bayar bagi tier tu ataupun kayu tu dia panak. Panak pun jadi betul dengan hak ni. Dia tak sengit lagi. Dia tak sengit milik ni lagi. Dia betul dengan barang tu. Betul dengan hak kita wajak tu. Hak tu tak masuk zuhur lagi. Tu orang panggil waktu istiwa baru. Hak tu waktu istiwa tu, hak tu tak masuk zuhur. Dia kena mulailah. Sengit mari. Masuk. Sengit. Dan orang panggil apa? Dia tak betul dah dengan kayu tu. Dia sengit mari lek ni. Lek hadap kepada lek jatuh tu. Maka hak tu mulai masuklah waktu zuhur. Tu panggil gelincir dah tu. Gelincir dah. Masuk dah. Maka waktu istiwa ni start ya kalau kira. Waktu hak betul. Waktu tu hak jadi dia panggil demo takwil semaya, taklil semaya sunat mutlak tu. Waktu istiwa tu. Malaikat hari Jumaat. So dan malaikat dalam masjid haram. Tu suku. Tapi kalau waktu biasa tu tak boleh kita semaya waktu istiwa. Tu. Nampak tu dah. Tu hak tu gigi tengok-tengoklah buat suluh dengan pelita tengok. Buat suluh dengan pelita tengok. Maka kita ni kita payah tengok kalau ada kita payah kita tengok kita sengit mesti mana hak tekak kita pojok dia. Pojok kayu tengok. Tu dia. Kalau dia tu kalau apa nama bayar bagi suatu tu dia duk sama lagi dengan benda tu. Duk sama lagi. Lepas tu dia panak je. Dia panak panjang dia duk di musing. Kos istiwa tu orang panggil bayar istiwa kat ni tu. Zillul istiwa tu dia duk di musing pula. Kadang-kadang dia panjang, kadang-kadang dia panjang sama dengan barang. Ni. Teka matahari duk betul tu kadang-kadang bayangnya dia tu sama ni. Sama dengan hak ni, tapi dia betul. Dia bukan sangat lagi dia betul, tapi dia sama warnanya. Hak tu duduk di tengah matahari. Matahari sejalan betul tak betul suku. Lepas tu dah dia musing pula situ. Rolikkan kalau panak siang hari pada malam tu, tu zillul istiwa tu ataupun bayangnya istiwa tu dia nak banyak. Tak macam tu je dah. Tu habis. Kira tengok. Maka kata dia mulai daripada gelincir matahari kita dah tengok je semua. Tengok je tak ada pasal dak ukur sendiri, gamak sendiri tu. Piye duk tengah-tengah tempat hak tak ada je, lepas tu kira lagu mana ni cara dak tahu ni. Tu maka dia kata mulai daripada gelincir matahari daripada pertengahan langit wasat as-sama. Maka kira gelincir tu pada pelihatan mata kita. Mula situ masuk zuhur, masuk dah waktu zuhur. Dan habis waktunya dan bermula habis waktunya waktu bagi zuhur. Habis waktu zuhur tu. Habis waktu dia tu khabar dengan tu tak mubtada khabar. Habis tu mubtada dengan tu khabar. We kena ibarat gitu je. Kita ngaji ponok tu pasal dia. Mubtada khabar ni. Hak tak nak kira mubtada khabar tu ikut dia lah tu. Maka kata dia bermula habis waktunya waktu bagi zuhur tu. Habis waktu zuhur tu kira di mana? Dia kata dengan sebab jadilah bayang-bayang sewaktu itu. Habis waktu zuhur tu dengan sebab jadilah bayang-bayangan lah bagi sesuatu tu. Ikutlah berapa pohon kayu. Kalau kita pocok tirai, pocok kayu pun bayang bagi kayu tu. Jadilah bayang-bayangan bagi sesuatu tu. Jadilah ke mana? Seumpama. Seumpama. Jadi sama panjang. Seumpama, jadi seumpama sesuatu tu. Kalau kita kecek mislahu, seumpama sesuatu, yakni sama panjang dengan suatu tu. Jadi bila matahari ni kita kata matahari naik ni dah. Dia naik mai ni. Lepas tu bila sangat matahari duk mari klik jatuh dah tu. Bayar dia kopanye. Lepas tu bila bayang dia sama dengan sesuatu benda tak ni tu. Maka
habislah waktu zuhur. Nak hadap masuk waktu asar pula. Tu kena ukur tengok. Kena ukur tengok. Nak masuk waktu asar pula. Maka jadilah bayang-bayang suatu itu seumpama, ini sama panjang. Sama panjang dengan suatu itu. Tu. Sama panjang dengan suatu itu. Lepas tu nak tahakkuk masuk waktu asar, kena wibayah tu lebih sikit. Faham tak? Lebih sikit pada suatu tu. Barulah cerak kata masuk asar. Tu dah. Tu lebih. Kau lebih sikit. Nampak tak tu? Dah. Keduk koyak gitu. Tak apa. Maka kata dia, iaitu bayang-bayang suatu tu, seumpama tu. Nak kata gano. Iaitu seumpama tu. Kira kata bayang yang seumpama tu. Tu. Kalau kata gitulah, iaitu seumpama kat situ. Iaitu bayang yang seumpama tu kira mana? Ialah bayang-bayang yang lain daripada bayang-bayang rembang. Tu sampai kita kata tadi tu. Iaitu bayang suatu tu yang lain, bayangan yang lain daripada bayang-bayang rembang. Apa bayang rembang? Ini bayang orang Arab panggil apa? Zillul istiwa. Apa rembang-rembang? Yakni bayang waktu tengah hari berdiri betul di tengah langit. Itu. Yakni bayang-bayang waktu tengah hari berdiri betul di tengah langit. Kerana ada juga tempat dan musim yang bayangan rembang itu sama panjang. Sama panjang. Kira ada juga cuang-cuang dia. Tak bila hak tu bayang rembang ni bahasa Indonesia. Tu yang mari daripada hak Arab tu. Hak Arab tu orang panggil apa? Zillu al-istiwa. Zillul istiwa orang panggil. Jaga. Tu golek ke matahari jalan tak betul. Jadi bukan jadi ada orang panggil kalau panjang siang hari pendek siang hari pada malam ada panjang siang hari daripada malam dan ada sama panjang. Kalau sama panjang waktu matahari jalan betul malam tu. Kalau waktu matahari jalan tak betul tu, ada tu panjang malam. Kadang-kadang pendek lek malam, panjang lek siang hari. Ya lagu tu. Tu. Sabit tu setengah tu guru kata waktu rembang ni waktu yang bayangan matahari jalan tak betul. Kata gitu kena kata gitu. Tu nak kata bayang rembang-rembang tu kena kepada bayang tengah hari saat ni. Hak tu tak kira ya, kira lain pada tu, Maka kira lek ni tanya saya ingat mai. Sama ukur tengok. Kalau sama panjang kita baca pak kira panjang. Tu habis dah zuhur. Habis dah waktu zuhur. Nampak tu dah. Moga bila ya sengit gelincir tu, ya bayar ya panak sekali ya teka jadi istiwa tu. Teka ya betul matahari duk betul langit tu, ya bayar dia tu ya panak sup. Padi yo kau sengit kau panjang klik. Panjang klik tu bila ya mula gelincir. Gelincir ya panjang lagi. Lepas tu bila sapa asar tu, bayangnya benda tu akan sama panjang dengan benda tu. Bila sama panjang bukan lebih sikit, maka waktulah asar masuk dah. Habis waktu zuhur. Habis itu. Dan daripada
Apa dia nak katakan? Daripada habis waktunya tu. Kira lagi tu. Dan daripada habis waktu zuhur tu, awal waktu asar. Ialah permulaan waktu asar. Mula kira waktu asar dah. Bukan kita tunggu lebih sikit lah bayangnya tu, untuk nak kenal sungguh-sungguh waktu asar dah. Tu dah. Sebab kadang-kadang kita ukur tu lagu mana ya tak siapa lagi kita ukur rasa sama panjang, padahal ya tak siapa lagi sikit lagi. Maka kita lebih sikit bayangnya tu, barulah kita kira asar. Nampak tu dah. Habis itu. Maka kata dia rahimahullah taala, tu daripadanya itulah awal waktu asar, mula mai asar lah. Dan berkekalan ia waktu asar tu sampai bila? Berkekalan asar tu. Ni tak kira waktu fadilat, waktu gapo ni suku hak tu. Waktu hak boleh semaya, waktu hak sah semaya asar dalamnya. Waktu yang kalau kita semaya asar dinamakan kita tunai dah. Dan berkekalan ia waktu asar tu hingga jatuh matahari. Tu jadi lenyap matahari dari kaki langit. Tu jatuh. Dia bukan jatuh gapo. Dia lenyap ya. Dia raih ya. Bukan jatuh. Tapi kita kecek jatuh muka nampak dengan mata kita ya jatuh, padahal bukan jatuh. Jadi lenyap matahari dari kaki langit. Bila jatuh matahari, habislah waktu asar. Murad dengan matahari tu sekalian matahari. Kira semua lenyap semua diri matahari, rupa matahari tu lenyap raih habis dari kaki langit. Habislah waktu asar. Dia tak supang subuh. Subuh ni naik fajar. Tak apalah fajar tu sukulah kita kata. Tu naik fajar tu sukulah. Habis itu, maka kata musannif rahimahullahu taala, apa tu dah? Bila jatuh matahari semua, masuk habislah waktu asar. Maka habislah waktu asar. Habis waktu asar situ. Habis waktu asar. Kalau kita semaya tu Allah sepuk dah matahari dah sikit. Cerah sikit-sikit dah. Kena semaya lagi. Dah habislah waktu asar. Dan daripadanya, dan mulai daripada habis waktu asar tu lah. Hanya rajak malak. Mulai daripada habis waktu asar tu lah. Awal waktu maghrib, permulaan waktu maghrib. Buka puasa tak tu? Buka puasa tak? Rebeng ngorek. Jatuh matahari awal waktu maghrib. Habislah puasa kita pun sud situ dah. Jatuh matahari tu mula daripadanya itulah awal waktu maghrib. Habis. Dan berkekalan ia waktu maghrib tu sampai bila? Ngorek. Berkekalan ia waktu maghrib hingga hilang syafaq yang merah. Hingga habis syafaq yang merah. Syafaq merah ni istilah Arab panggil syafaq dah. Kita pun panggil syafaq pula. Jadi panggil syafaq pula dah. Situ Tok Guru pun panggil syafaq merah pula dah. Kira syafaq merah, cahaya yang merah lah kita kata, cahaya yang merah di tepi langit tu. Tu syafaq merah. Tu. Hingga hilanglah syafaq yang merah. Hingga hilang cahaya yang merah di tepi langit. Awak gitu. Cahaya yang merah di tepi langit kita. Habis dia lepas pada jatuh matahari dia merah pula kat kaki langit merah. Tu. Kita nampak lagi kita perhati tepi patah tu nampak juga. Ataupun dia bawa kereta gaya nampak apa langit tu hak tak lindung dengan kapot. Maka dia syafaq merah panggil. Dia ada syafaq kuning, dia lebih kurang tu juga. Dia cuang-cuang tu dia mari merah lu.
Ya merah. Ya merah. Tak apalah, lebih kurang belakang dua tu. Kira mari ada syafaat teka tu. Bila habis syafaat yang merah tu, je gelap dah tu. Habis waktu ngorek. Kita ngorek kita kira ke mana. Tu. Tak tahu lah. Aduh, hak tu dah. Kita ngorek ni isya, masuk isya dah kadang-kadang. Orang tak bel lagi. Orang tak bel isya lagi pun habis dah. Maka kita turut ukuran hak dia mau kaji takwin tu, dia mau kira dah tu. Dia mau kira dah. Tapi kadang-kadang kita ni telajak. Tu. Usaha ya di awal-awal si ngorek tu. Ya, ngorek tu waktu yang sikit ya, sepuk masa dia. Habis itu. Tu. Maka dia kata, hingga hilanglah, habislah syafaq yang merah. Syafaq mana? Sebelah matahari jatuh. Ni. Han kat ada syafaq yang merah tu pada sebelah, pada pihak sebelah tu. Pada pihak bukan mana sekerak dak. Sebelah ini pada pihak matahari jatuh. Pada pihak matahari jatuh. Maknanya lek tepat matahari jatuh tu lah. Ya hasil syafaq merah tu. Tu. Maka kita perhati cahaya situ. Bila habis waktu tu, habislah waktu maghrib. Maka daripadanya, mulai daripada hilang syafaq merah tu lah, habis waktu maghrib. Mulai daripada hilang syafaq merah tu lah, habis waktu maghrib. Habislah waktu maghrib. Tu habislah tu. Iaitulah habis waktu maghrib tu. Rajak situ. Iaitulah. Jadi habis waktu maghrib tu lah awal waktu isya, permulaan ataupun mulai waktu isya. Mula isya masuk lah. Bila habis waktu maghrib, mula isya masuk. Tu. Isya tu lama suk dah isya ni. Dan berkekalan ia waktu isya tu, berkekalan hingga naik fajar shadiq. Hingga naik fajar yang benar. Ya, fajar ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kazib. Fajar shadiq ni fajar yang sebenar, yang benar. Apa panggil yang benar, yang tak dusta. Ada satu lagi fajar kazib, orang panggil fajar yang dusta. Bukan sunguti menipu, fajar menipu. Fajar menipu. Hak tu tak boleh percaya hak tu. Hak tu kadang-kadang tukar orang. Tapi kalau tengok mulai tak tukar, ia nyata-nyata beza antara dua tu. Mana bila naik fajar shadiq naik ni habislah waktu isya, kita kena mulai puasa dah lah. Orang bersubuh lah. Tu. Naik fajar shadiq, iaitu fajar shadiq tu je nak lebih. Iaitu fajar shadiq tu kira ke mana? Awalnya, mula-mula fajar shadiq tu putih. Ya nampak putih. Putih mana? Sifat pada putih. Putih yang melentang langit. Ikut letter, bukan ikut bujur dah. Tu. Kalau fajar kazib tu dia bujur, lagu mana? Ya betul gitu tu. Letter ni bersin. Fajar shadiq ni dia letter, maknanya duk kaki langit je naik. Letter gitu dah. Langit ikut letter. Adapun fajar kazib dia naik sebelah tinggi gitu, bujur gitu. Sikit apa ya? Nampak air kuning. Belum pada timur fajar shadiq tu ya ada fajar kazib mai dulu. Hak tu gaduh-gaduh tengok sepuluh tirah dah. Tu. Tapi tak cerah semuanya, tirah sebelah je, sikit ya. Adapun fajar shadiq ni rata kok kaki langit tu je mula cerah. Kita duduk atas bukit nampak molek. Atau duduk tepi batas. Tu. Habis duduk tepi batas tu cerah. Kadang-kadang pukul tak sampai subuh lagi dia cerah. Cerah sikit ya. Dia nampak dengan serupa dengan nak cerah subuh dah pada bukan. Hak tu kazib nama dia. Tu.
Kalau tukar tu nak sembahyang subuh dah. Gaduh-gaduhnya. Tu dia kata, hingga naik fajar sadiq, iaitu awalnya mula-mula fajar sadiq tu putih. Cahaya putih, putih yang melentang langit. Langit mana? Langit sebelah. Jadi pada pihak matahari naik itulah. Pada pihak matahari naik tu, kira kot tu. Lek naik. Jadi putih. Putih, ya putih pun bukan putih apa, cerah gitulah dia. Cerah meletak. Mulalah. Tu. Habis itu. Tapi kita ni tak ada perhati, mungkin kita duduk di kampung ni tak ada tengok penuh dengan rumah ke apa. Tu. Kau duduk kira ukur, tengok demo takwing tu. Tapi kalau kita duduk tempat hok mudah tengok, dia nampak mudah ya. Tu. Setengah orang besar tengok mudah. Pajak kazib. Tu so tengok dah duk ngaji mari. Kalau tak pergi cek tak tahu. Dia kena pergi. Dia kena pergi. Duk kela kok patah tak ada perhati buku tu tak ada perhati. Bukan tidur dulu lagi dah. Kela duk suka sampai pukul 1 ke 2 ke 3. Makan kenyang tidur. Ada subuh dah. Ada lagu tu. Mungkin duk perhati pajak Sadiq Kazim. Tu. Jadi ni tu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, awalnya putih yang melentang langit sebelum matahari naik, dan akhirnya tu dia mula dah tu. Tu. Dan akhirnya akhir bagi fajar sadiq, mulanya putih juga. Mulanya putih. Dan akhirnya akhir bagi fajar sadiq tu, ya nak hadap ke matahari nak naik tu. Akhirnya akhir fajar sadiq tu ialah merah. Dia cerah putih, lepas tu dia timur cak merah. Bukan cak merah sangat dah. Ya warna merah. Nak merah pula lepas tu. Sebab apa dia merah? Kerana matahari nak naik dah. Saat ni matahari atas cahaya mari, ya nampak putih. Bila matahari nak naik sendiri tu, kawan merah lah. Tu. Yalah tak tahu. Apa nak merah? Tak cerah lagi. Cerah so bila matahari naik tu, tu cerah. Tu. Akhirnya merah. Habis itu dia kata. Tu mula akhir bagi fajar sadiq dah tu. Nak habis subuh dah tu. Dan daripadanya dan mulai dan dua kali dah. Dan daripadanya daripada naik fajar sadiq tu lah, awal waktu subuh. Tak domeh molek. Lu baca kadang-kadang nak tukar. Dan daripada akhir merah tu lah. Akhir ikut tu pula dah. Tengok kita baca mari. Tu masalah domeh letak ke tu penting sekali. Ngaji. Ngaji. Kalau tak sakit kepala tu kena tulis dulu. Kalau tak tulis tu, biar waktu baca kapung kena gaduh cahaya kawan guru pula. Jamin ni percayalah. Hei. Kitab mu itu ya. Nak tengok tak. Duk pondok kali. Tu lagu tu ni pun. Hei, kitab mu hak ngaji. Kawan tak ada nak obek gitu. Tu minta kitab kita. Padahal duk ngaji tepi kali ya gitu. Pi nak mengajar minta kitab kita pula dah. Tu. Dalih kata dobek ni penting. Dobek ni penting sekali. Mana? Tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan berkekalan ia waktu subuh. Tu. Berkekalan ia waktu subuh tu. Berkekalan siapa mana? Hingga naik sedikit matahari. Itu je beza. Beza dengan goreng. Hingga naik sedikit. Jadi naik satu juzuk.
Sedikit je. Naik 1 juzuk bagi matahari. Matahari baru nak hala pala tu bek mai. Sikit je. Habis waktu subuh. Tengok. Dia tak nanti naik habis. Tak sampai maghrib. Maghrib ni nak boleh kira kata maghrib. Kena wilenyak habis. Barulah kira mula maghrib. Tapi subuh naik sikit je. Habis dah waktu subuh. Naik sedikit. Yang ni 1 juzuk matahari. Pada pandangan mata kita tu lah. Ni kira di pandangan mata belakang ni. Maka habislah waktu subuh. Mula nak qada lah. Mula nak semaya duha. Ada kunut lah. Dah tak nak cuma ngucap tu. Waktu tu lah penting. Waktu tu dah kalau kita kira berkat waktu tu banyak fadilat dia. Sunat subuh dia pun Allah. Nabi jamin pula semaya subuh tu. Ya payah sudah. Kalau kita perhati tu dia ada 2 rakaat. Ada dah. Allah Ta'ala 2 rakaat subuh. 2 rakaat. Padai dengan waktu dia yang susah untuk nak bangun. Itu dia. Habis itu. Lepas tu Zuhur Asar ni dia orang duk gagah lagi tengah hari. Wak gipak. Habis itu. Kata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Habis tu waktu dia lebih kurang tu. Faslun, ini satu fasal. Bermula pekerjaan yang sunat dikerja akan pekerjaan. Bermula pekerjaan yang sunat. Sunat dikerja akan pekerjaan tu. Sunat kerja, sunat buat. Kalau buat tu boleh pahala banyaklah. Sehingga kalau tinggal pun tak diambil kesalahan dak. Pekerjaan yang sunat dikerjakan. Kerja tu bila? Ya 2 masalah. Ya sunat ni ya ada sunat belum semaya, sunat dalam semaya. Dan sunat lepas semaya. Ada situ. Sunat lepas semaya zikir ke apa tu dah. Tapi sunat ya ada sunat belum. Sunat belum tu 2 perkara. 2 perkara. Bermula pekerjaan yang sunat dikerja akan pekerjaan dikerja dahulu, yakni sebelum daripada sembahyang fardu. Maksud sembahyang fardu. Takut kita pergi umur habis sembahyang juga tak kena, yang muka sembahyang sunat tak sunat bang nak pergi qomat. Kalau tu murad dengan sembahyang fardu. Dikerja sebelum daripada sembahyang fardu tu apa? Iaitu pekerjaan yang disunat kerja tu 2 perkara. 2 perkara. Mana 2 perkara? Iaitu bang, dia kata azan. Bang, ini azan. Dan qomat, ini iqamah. Qomat tu Melayu tu bang tu. Mari mana lah kelima tu bang. Kalau ni abang tu. Adapun azan ni bang saja. Bang tu. Dia bahasa Melayu you korek mai mana. Asal maksud dia tu gapo? Bang. Wallahu alam. Tapi bahasa Arab azan dah. Bang. Dan qomat ni hak Arab. Tukar rupa ya wa hamzah ya. Iqamah. Nanti qomat. Dan qomat 2 perkara bang dan qomat. Kena bahas dulu lah masalah sunat ni sunat gapo. Ya sunat gapo. Tulis kepada sunat dikerja ke. Yakni kita kata. Yakni sunat kifayah. Kalau berjamaah. Sunat kifayah kalau berjamaah. Dan sunat aini kalau seorang diri. Maknanya ramai-ramai duduk sejik, ramai-ramai sunat kifayah. Apa makna sunat kifayah? Sunat yang dituntut atas mana-mana seorang ya. Bila kerja ada seorang, tuntut tes sunat tu tak hadap ke orang lain dah. Supaya fardu kifayah tu dah. Kita kata dah. Tuntut tes sunat tak hadap lah. Bukan kata bila dah Allah bedah
Kolek kena sunat bai pula kan. Tak sunat dah. Habis. Atau orang panggil sunat kifai atau sunat kifayah dia panggil. Kok tu? Tu kalau ramah. Dan sunat aini kalau seorang diri. Kalau kita ada seorang kita nak mayai dah, apa hukum bai? Sunat ke? Sunat tu untuk atas diri kita ni. Aini lah. Bukan fardu ain, sunat ain. Nampak tu dah? Nak bai tak? Malah tak duduk sejik kawan dah lari. Lepas tu main seorang jauh. Komak tu pun dak pada. Komak tu pun dak. Akan nak atas jadah usolli. Tu dah. Tu. Sungguh kena hidup sunat lagu tu. Dah. Kita ketinggalan. Gana wasa lama masuk kena walau selamat kan. Gitu. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Tu komak pun hingga dah kalau tak bai pun. Dia ada komak. Kalau bai komak lagi lah sunat ain ke apa. Sehingga siapa ke kata setengah ulama ada kata ulama kata fardu kifayah. Siapa tahu kan? Bai. Tu kalau jemaah. Habis itu iaitu bang dan iqamat. Hak ni orang panggil sunat. Sunat kita kerja. Maka sunat bagi laki-laki itu perbuat keduanya. Kedua bang dan iqamat. Sunat bagi laki-laki perbuat keduanya. Kedua bang iqamat tu kita kejatan ni sunat buat dua-dua tu. Bai dan iqamat. Tu. Dan sunat bagi perempuan itu iqamat jua. Tu. Tu. Sunat bagi perempuan tu iqamat jua. Apa jua? Yakni jua tu yakni tidak disunat azan. Tidak disunat azan atas pendapat kau yang muktamad lah. Kita kata atas kau yang muktamad. Di sana ada khilaf lagi kau dah boleh juga orang tina bai, tapi bai tu pun tak boleh bersuara derah. Bai dalam jemaah buat dia tu bukan tes speaker dah. Dah lama kata bakal pergi tu. Tapi kau muktamad tu tak sunat juga tina. Tu syaratnya tak boleh derah suara. Patut orang jantan luar tak ada. Kalau orang ajnabi duk ada tepi dia tak sunat pula, haram pula. Takut hasil fitnah ke apa semua. Dah. Apa tak? Tu. Habis itu maka sunat bagi perempuan itu iqamat jua, sunat qomat je. Apa ia tu sunat qomat. Tapi qomat bukan qomat pika tu dah. Lama tu sunat qomat. Retina weh bagi qomat dia weh. Pula tak leh. Ya qomat sama dia. Dalam tempat dia tu. Dia nak semaya dah ni. Allahumma syarika. Dengan suara qomat jua. Perempuan yang itu qomat jua, kena pakai suara yang derah, yang kena perlahan, kena dengan cara sit orang panggil. Tu tak boleh derah suara. Tu habis itu sunat bagi perempuan itu qomat jua. Nampak tu dah. Dan disyarat bagi orang yang bang. Ni kan ada syarat juga. Ibadat ni ada syarat belaka, ada rukun, ada syarat dia. Dan disyarat bagi orang yang bang tu, orang lelaki yang bang tu, dan qomat tu ning yo. Tak apalah kita kira tu habis. Dan disyarat bagi orang yang bang dan iqamat itu 3 perkara. Walaupun benda sunat dah. Nak boleh pahala sunat tu bukan ada syarat dia. Bila tak cukup rukun syarat dia ni, tak sah bai. Bila tak sah bai, tak boleh pahala sunat tu.
Tak boleh. Tu. Kalau jemaah ramai-ramai pula tak lepas tu untuk tes sunat kifayah tu. Kalau tak cukup syarat ni. Tu. Disyarat bagi orang yang bang dan iqamat itu 3 perkara. 3 perkara. Maknanya yakni jika luput salah satu daripadanya, maka tak sahlah bang dan sunat ulang semula, kita kata. Yani jika luput salah satu darinya, maka tidak sah bang itu. Jika luput salah satu darinya, maka tidak sah bang itu. Bahkan sunat ulang semula. Tu. Bahkan sunat ulang semula. Orang lain nak pergi bel pula. Walaupun bunyi dah bel pun, sunat bel pula. Tu gitu. Tu ada 3 perkara. Faham benda sunat je, nak boleh pahala dia tu. Kena ngaji juga weh. Mana pertama daripada 3 perkara tu? Mana? Islam. Kena orang tu Muslim, orang Islam. Orang kafir naik bel tasjid, kita kena bel semula. Walaupun fasih tahu mana pun. Tu dia. Lepas tu sehingga dia mau duk kecek atas masalah murtad tu ya. Orang tu bel sudah tu murtad lepas pada tu. Ada bel dia tu dikira kita kena bel semula. Tak apa. Kalau dia pergi murtad lepas pada bel, maka dikirakan bel tu dah. Tak apa. Maka lepas dah tu untuk teh. Sunat. Cuma dalam keadaan tu, sunat kita ulang semula pula. Sunat juga. Kenapa? Kerana boleh jadi dia pergi murtad belum tu lagi. Itiman kata dia murtad tengah-tengah jalan. Kita kata dia murtad lepas tu. Tapi boleh jadi duduk tengah-tengah tu dah. Tu. Kalau gitu, belajar semula. Ni kira masalah murtad tu, orang murtad. Tu. Jaga molek tu dah. Kalau orang kafir di mula tak sah dulu lagi lah. Ada juga ada yang duduk dekat sejik. Orang kafir dia duduk dekat sejik. Dalam kampung kok kedai-kedai tu ke. Dia bangun pagi pun dia dengar suara bel. Dia boleh tiru, dia boleh buat. Allah Akbar apa nama. Tu. Tapi walik kat orang kafir ni dia tak setuju pula dah. Dengan seorang bel tu. Malaikat sabit tu dia kena satu-satunya sunat pula kita cari seorang orang hak bel tu, orang hak bersuara sedap. Dia tarik ke juga. Ni orang bel Allah. Tu yang hak usai dah. Hak lama dah. Sehingga kita orang Islam sama Islam ni pun dengar tu rasa naik bulu rumah tu. Takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, kita takut pasal patut orang kafir tak nak kecek ya tak kan ni. Orang weh. Cuba cari suara sedap tu dia tertarik pada dia wasogung. Lagu tu. Habis. Dah dia kena tak hak tu. Dia kena tak. Tapi orang suara sedap yang nak main tubuh pula, nak lentur awet dia hak tu. Jenis tu lila apa demo tak apa. Kawan nak makan jemput teh baca zangi je. Hak tu ni saya ke makan ke darah. Jenis ni ngah pesing sukarelo ni. Naik mari bel. Tu. Tapi ada orang yang kampung yang kena ada hak suara-suara sedap. Tak hak tu. Ni Tok Bila ni tua dah. Tok Bila. Padahal dah orang muda-muda jadi Tok Bila. Tok Bila tu kena orang muda-muda suara sedap. Tok Ime tu orang tua sikit tak apa. Tok Bila dia kena orang muda-muda. Ni Tok Bila pun duk kacau pegai kerisi tu. Tu. Kacau pegai apa kerisi. Berapa ribu sebulan. Wih kat orang suara-suara sedap tu.
Untuk Bilan tu lah. Bilan tu. Tok Bilan. Tok Bilan ni orang Tani ya, kawasan ni ya, kawasan Jawi ni ya. Arak tak ada, arak ni dua ya, imam khatib. Lepas tu orang bel tu Tok Sia. Tu arak. Ya khatib ni orang nak baca tebah. Sehingga orang tu dia pakai agama dua, imam dan khatib. Dia pakai dua tamneng hal dah. Imam wa khatib. Setengah orang imam saja. Tu khatib orang lain. Nanti tebah, nanti ku tebah. Lagu tu, lepas tu mau kita tambah sotok Bilan. Sebab waktu gahbel ni tak waktu gahbel pula lagi. Imam khatib Bilan. Gitu. Pertama daripada tiga perkara tu Islam dah. Kedua daripada tiga perkara tu mumayyiz. Mumayyiz, maka tidak sah bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz. Tidak sah bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz. Ni budak bel. Budak lagi. Ya jabal. Naik bel dek. Anamala. Lepas tu ada orang bisik duk tepi. Orang tua duk tepi. Tengok. Tukar takir habis masyarakat. Mari duk ajar gapo sini. Mari duk belajar gapo. Ni pergi belajar tengah menai tu. Sini bukan tempat belajar atas masjid. Masjid ni tempat gocoh sungguh dah. Ni duk belajar atas masjid. Hai, baca. Allah. Ni ada hak tepi bunyi. Duk kampung tu bunyi kata orang duk ajar tepi ada. Allah. Ana budak. Syahadu Allah. Jadi tak sah tu kalau budak bel tu, orang tua tu kena naik bel semula. Pasal apa dia ajar lagu tu? Allah, ajar lagu tu apa? Nak cu kata anak kita mana? Bukan tempat nak cu sini. Dah. Masya-Allah ya. Hak temung mari dah tu hak tu. Mumayyiz. Hak teruk laginya we radio lah bel. Hak tu tak sah. Kena naik bel semula, tak mada dengan hak tu. Kalau ia tak siap dah. Sampai waktu tu ada ruangan, ada lagi 5 minit insya-Allah kita akan berbuka puasa. Tu insya-Allah apa ni ada lah radio tu. Sampai waktu tu teng Allah enggak ada buka puasa dia. Enggak ada bakat buka puasa. Pakai radio tu lah bel. Bakat buka puasa. Sudah buka puasa pergi katuk radio. Pakai sipai makan apa tu tagi maya. Pakai madang tu tak memadai. Radio ni Islam kena. Mumayyiz kena radio. Tu. Kalau lagu tu boleh tukar takik we radio je tu email. Turut dia. Dia tak kira. Hak tu ada juga setengah-setengah kampung lagu tu. Katuk. Kalau bunyi orang beri katuk. Tu. Lepas tu tak sebel lagi pun ikut. Bukan pasal bebel lagi. Ikut. Dah. Dengar orang bel tu tanda kata boleh makan dah. Masuk dah. Lepas tu tak sebel lagi. Nanti bel mula lapan nasi. Tu. Tak ada masalah. Cuma jangan memadai dengan hak tu. Bukan haram dak nak ayat kata kita nak dapat pahala sunat kifayah ni sunat tu Orang bel bukan biasa. Suara yang disapa mana tu, benda hak suara yang sapa tu jadi saksi kepada dia maka pada hari kiamat esok. Dalam hadis sebut. Berarti bukan biasa orang bel. Tu dah. Ketiganya laki-laki. Ni laki-laki. Hak ni kena kata lagu ni laki-laki ini syarat bagi yang bang. Tu dah. Ini syarat bagi yang bang, yang azab. Moga kita ngaji dah saat ni ke. Perempuan yang boleh komak ke? Tak.
Adapun masalah iqamah, ia tak syarat laki-laki, perempuan punya sah cara ya puk-puk ya tu lah. Tu syarat bagi azan, khusus dengan cara azan kita kata. Ya munggu azan ni ya lelaki-laki ya sunatnya. Maka syarat yang kena laki-laki lah. Kalau tina maribah tak sah habuai sebagai tuntut tes sunat kifayah atau jemaah tu tak lepas. Tak lepas tuntut tes sunat kifayah. Tu. Habis itu konsa sebab tu juga. Supaya dengan perempuan tu. Habis itu. Jadi perempuan yang nak azan sama pun ia tak apa. Kalau azan untuk lelaki tak boleh. Faham? Lelaki azan sama lelaki boleh. Azan semua untuk orang semua ya boleh. Jatuh ni. Orang lelaki ni azan untuk lelaki, untuk perempuan semua. Tapi perempuan ya azan kalau bagi mereka kata sunat azan ni. Bina takau hok doa yang kata sunat azan bagi perempuan tu sama dia ya. Bi kepuk dia. Tu. Habis itu, nampak tu dah. Maka jika ada ia didiri akan dia bagi keduanya oleh imam. Tu. Maka jika ada ia seorang muazzin. Jika ada ia seorang muazzin tu, orang bang saat ni tu didiri akan ia tu. Didiri, jadi diletak. Didirikan, diletakkan, dibertugaskan akan ia saat itu yang berazan. Didiri bagi keduanya, diletak, dibertugas untuk keduanya, kedua azan dan iqamat. Tu. Didiri oleh imam. Oleh tok imam. Tok imam letak dia. Hei mung aku tak tugas mung orang bel dah. Mung orang bel mung qomat dah. Tok imam mendirikan dia. Tok imam letak bertugas wi ke dia. Maknanya tamneng lah. Apa dah tu? Moga sejik ni dia cara rebah. Itu dia. Faham tak? Dia asalnya ya kalau tugas ya sunat tuntut belaka tu. Kalau tak ada tugas tu, maka kalau tugas ni tu ni imam imam dia bertugas ke dia. Masalah kapas lagi imam ada segi masalah apa? Ketubah. Tak apa kalau tu. Jika didirikan oleh imam, maka iaitu azan saat itu dan iqamat tu 6 syarat, iaitu seorang muazzin tu tak apa. Iaitu seorang muazzin tu 6 syarat, kena pakai syarat pula. Hozat ni tu masalah 3 perkara syarat tu kira cara umum. Tapi kalau orang tu bertugas kau untuk berazan, maka ada 6 syarat pula bagi dia. Mana 6 syarat? Pertama dari 6 syarat tu Islam. Waktu syarat sebut tak ni? Islam, kena orang Islam. Yang kedua daripada syarat tu akil, yang berakal. Nak ambil mumayyiz, nak ambil orang gila tak boleh. Kalau kita kira sakning dah, kalau bagaimana baru utama syarat sini dah. Pas sakning syarat hak sakning kan tak ada akil. Tu.
Sakning punya kena ada akil juga tu. Sakning tu kerana orang gila tak sah semata dah gibah. Tu. Bahaya tak dah. Tu. Kalau kira sakning punya kena kait dengan akil juga. Tu dia. Kok mana? Kena tengok semula situ je kok mana ada musan ni bawa mari semata-mata kita boleh faham. Kalau kena tengok lagi. Tak cerak. Kita boleh faham syarat hak sakning, boleh faham kata kena ada akil juga, boleh faham ke daripada syarat hak ni. Dia tak boleh faham daripada hak sebut ni. Tu. Kalau kita kata faham di sini, boleh faham sini, boleh kita kiyak akil atas syarat hak ni pun boleh. Dah. Tu. Tengok. Hak sakning pun kena akil juga. Akilnya mesti dah. Akil ni. Cuma hak ni dia syarat kau kerana apa? Dia tu orang panggil dia tuju syarat tu kerana orang letak ni. Tak letak orang tak sepenuh akal. Tu orang duk jadi kesok gitu tak leh, otak bunuh tu tak leh. Kena tak orang yang berakal. Tu nyatalah ni di sini ni. Tak apa tunggu pergi dulu. Kedua daripada 6 syarat tu akil yang berakal. Orang yang berakal. Maka tidak sah azan orang yang gila masalan. Orang yang umpama orang gila, orang yang tak berakal. Itu dia. Ketiga daripada 6 syarat tu baligh sampai umur. Tidak sah bagi mumayyiz. Sakning tak apa. Sakning tu budak mumayyiz boleh. Budak lagi tak balik lagi tapi dia pandai beza dah. Maka dia sah bear dia. Tapi orang hok nak bertugas sebagai tugas yang diletakkan oleh imam tu tak memada sekadar budak. Dia kena balik, kena sampai umur dah. Orang yang sampai umur 15 lah kita katakan dah. Kita kata keempat daripada 6 syarat tu orang yang kepercayaan, orang yang adil, yang siqah, yakni yang tidak kerja dosa besar. Kepercayaan jadi orang yang tidak kerja dosa besar atau berkekalan dosa kecil. Maksud orang yang boleh harap adil lah, orang yang ada siqah dan adalah, ada kepercayaan, bukan orang tak tu orang jenis tak ada kenal masjid mana kita duk tok itu orang bel tak leh. Tu dia tu kena kepercayaan. Tu dah. Kelima daripada 6 syarat tu laki-laki. Hak ni tu reti pada syarat dulu. Laki-laki. Kena orang jatuh barulah sah lantik care tu. Keenam daripada 6 syarat tu mengetahui oleh orang itu. Mengetahui, pandailah maknanya pandai dengan waktu, dengan masuk waktu, dengan cara masuk waktu. Dia pandai kira dengan waktu. Martabat hak kita ngaji mari itulah. Martabat mengetahui waktu tu. Tu hak kita ngaji mari dia pandai situ. Dia mengetahui dengan waktu. Tu. Tu pada muka 12 tu lah. Tu dia tahu buku tu. Apa sabit tu lah orang bel tu, orang bel ke masjid tu kita boleh buat kira dengan dia sebagai orang siqah. Kayak kita ngaji dulu. Kita tak ana tengok waktu sendiri pun. Boleh kita mendengar khabar orang yang kepercayaan yang melihat. Maka orang bel di masjid tu masuklah khabar kepercayaan dah. Orang ni orang yang ditakkan oleh imam ni. Nampak tu dah. Tok imam tak pergi siap sebab dia orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Tu. Habis itu. Nampak tu dah.
Padai dulu. Mak, nak lagi mak? Ada dah. Nak lagi? Lagi ya? Bersih? Ada lah. Cukup lah dia kata. Tu. Dan kata dia, tengok tu semulalah. InsyaAllah. Dan disyaratkan bagi lafaz bang dan komat itu 5 perkara. Kena ngaji juga weh. Dapat mudah ya. Bel ni tak ada ayah lebih. Tapi kena ngaji juga. Habis itu. Apa ni sing kena tahu ni? Tu syarat dia. Syarat bagi bel. Dia kena apa lagi depan tu? Tak boleh hubung hak orang lain. Ni bel menghayal solah dah. Oh sakit perut. Mai bel hubung aku. Paling hayalan falah pula. Tak sah. Dia kena mulai semula. Hubung tak boleh. Hubung bel tak boleh. Semulalah insya-Allah kemudian kata dan disyaratkan. Alah ni hari apa? Selasa, malam Rabu, esok hari Rabu, malam Khamis. Khamis malam Jumaat tu tak baca. Pakai wuti je daripada hari tu. Khamis malam Jumaat tak baca. Jadi esok malam terakhir. Malam dah insya-Allah kita baca sampai kepada babun arkanis salah tu. Di situ. Kerana malam Jumaat tu nak mula itu dah saya pun nak program etikah pula lah. Etikah ni tak ada dah. Lep malam tu azan nak tubik luar. Kalau duduk rumah tak jadi. Tak jadi. Jadi ke mana? Jadi nak ibadat gitu. Oh malam ni berat kot. Lepas tu koda ni. Koda ke apa? Bangun, hajut. Tak jadi. Ya kena etikah. Ya kena supaya Nabi duk buat. Tu. Dia kena duk mulazamah kot tu. Sekuat-kuat kita tak baca Quran pun duk etikah tu boleh pahala dah. Duk lekat ada etikah tu pahala duk ada berkekalan. Ni kalau kita duk rumah tak bangun tu tak boleh pahala. Kalau duk tidur ataupun duk saja tak boleh pahala. Dia kena bangun akid takbir barulah boleh amalan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Nampak tu dah. Sekuat-kuat kalau duk masjid sekuat-kuat kalau duk masjid iktikaf tu pun khairum min alfi syahr. Kebaikan kelebihan iktikaf kita tu lebih baik daripada 84 tahun 3 bulan. Dah. Kena kira kot labah. Tak tahu tu nak hidup sampai tahun depan tak. Lebih lagi akhir zaman ni pula. Amalan ni jadi kurang. Kira ikut labah weh. Ikut labah. Sandai. Saya etikah mana? Etikah. Etikah ke tidur. Tu etikah pun minta etikah. Suruh jangan etikah lah. Ni bawa etikah pergi sejid pakai tidur. Orang tua dulu setengah-setengah lah. Etikah ni makna tidur dah. Etikah tidur. Waktu etikah pergi sejid lepas tu tidur. Tak buat apa. Tak ada juga je. Setengah-setengahnya. Maka kena buat. Buat amalan tu. Allah Akbar. Habis insya-Allah lah usaha. Kalau kita tak boleh duduk tidur ke masjid pun kena cari masa peluang ada mutu kau dah pergi. Tiap-tiap malam 10 akhir tu kena gilah iktikaf masjid sejid buah. Ada juga tiap-tiap malam 10 akhir tu. Mutu duk ada dah sah. Pukul 3 tu pergi, pukul 2 pergi. Lepas tu belum makan sahur klik. Klik makan sahur nak. Sejid dalam ke sejid mana. Tapi ada juga. Nabi tak gimana dah Rasulullah ni. Tak pergi lah 10 akhir tu dia tubik pada rumah. Dia tak pergi lereh dah. Bini-bini tak ada dah. Rumah bini dia tak pergi dah. Dia duduk sejid. Dia duduk iktikaf tempat dia tu. Adalah kalau kita masuk dalam Raudah tu ada tiye. Orang panggil tiye hak Nabi iktikaf. Tiye dekat dengan rumah. Kita tengok sini tabik Rasulullah pala Siti Aisyah sisi rambut tu. Apa dia dapat Nabi duk iktikaf di tiye tu. Lepas tu kalau rambut dia nampak jadi selerak kita Nabi tu panggil Aisyah sisi rambut dia.
Sebab kalau tubik pada masjid dia putus etikah lah. Ni tak ada tubik, lepas dah masuk. Maka Siti Aisyah pun sisir rambut siap. Nabi. Tu dia. Dah, insya-Allah tu. Kena usaha. Sadar. Sangat sejik mana sang? Waktu garing dulu ya sejik ni. Sejik. Waktu garingnya pergi. Waktu garing kalau lagi cung. Baca Quran. Sejik cabai tu ku. Sejik sungai. Kalau hidup waktu molek, insya-Allah kita bakal hidup. Sekat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ashrafna fatub alaina tauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wan ikhwani wasairin khillani aw jiratin aw suhba wan muslimina ajma amina rabbi yasma fadlan wajudan manna bil mustafa rasuli naza bi kulli suli salla wa sallam rabbi wa alihi wa sahbi adada tashis suhbi walhamdulillah ilahi fin bada'i wa tanahi mahabbatin nasaim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatil abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana ma'a ahlil kutri unsa wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukin kulla wa akhilla natskiya ulama nuza bil khairi wa nukfa kulla syar Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manu waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi takshal man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masadihil Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatil abada.